Di depan tulan, seorang perempuan yang berdiri dekat belakang dia dan dia cuba untuk bersembang. Tapi bila dia toleh belakang, tak ada siapa-siapa pun. Hai semua, don't forget to subscribe my channel and jangan lupa untuk tekan button bell yang ada dekat tepi tu ya. Hai, Assalamualaikum and welcome back to another episode of Kisah Seram. Kepada yang baru dengan channel aku, hai semua, nama aku Hada. So, untuk video kali ni, aku akan berkongsikan pengalaman-pengalaman seram yang dikongsikan melalui DM Instagram aku. Okay, sebelum tu kepada yang tanya aku macam mana nak sharekan pengalaman seram korang dekat aku, korang boleh tengok dekat description box. Dekat bawah aku akan bagi macam mana caranya. Korang ada dua cara, boleh DM ataupun email aku, okay? Jadi tanpa kita berlengah masa, jom kita start kita punya mood seram. Okey, untuk kisah yang pertama ni adalah kisah yang dikongsikan melalui DM Instagram aku daripada seseorang yang bernama Greg. Okey, jadi kisah ni terjadi pada tahun 2011. Masa tu Greg baru je habis SPM. Kiranya Greg ni dia nak tunggu kemasukan untuk ke universiti. Masa tu mungkin umur dia dalam 18 tahun. Bukan mungkin lah, tapi ya, dia 18 tahun, okay? So, kejadian ni terjadi masa dekat rumah dia sendiri. Kebiasaannya, Greg ni dia tidur dekat dalam bilik dia sendiri. Tapi ada satu hari ni, kakak dia yang dah kahwin balik ke rumah parents dia, which is rumah yang Greg ni duduk. Kakaknya ni balik untuk berpantang lepas bersalin anak yang pertama. So, disebabkan itulah mak Greg ni minta untuk Greg pinjamkan bilik tu dekat kakak dia yang bersalin tu sepanjang kakak dia berpantang dekat situ. So, Greg ni tidurlah dekat dalam bilik nenek dia sepanjang tempoh kakak dia berpantang dekat rumah tu. So after kakak Greg ni balik, Greg pun tidurlah balik dalam bilik dia macam biasa. So aku akan ceritakan serba sedikit macam mana situasi dalam bilik Greg supaya korang boleh macam berimajinasi sikit ya. Dalam bilik Greg ni dia ada macam katil, and then sebelah dia ada drawer tau, yang tak jauh daripada katil tu. Kiranya drawer dengan katil tu, kalau ada barang dekat atas drawer tu, Greg boleh capai macam tu je dari katil. Kiranya tak jauh pun drawer tu. And then dekat dalam bilik tu juga ada satu bilik air yang boleh tembus ke bilik sebelah, which is bilik kakak dia yang lagi satu. Okay, nak dijadikan cerita, malam tu masa Greg tengah tidur, Greg tidur membelakangi drawer sebelah katil dia tau. So dalam pukul 2 pagi tu dia tersedar. And then dia tak fikir apa-apalah, benda ni macam tak sengaja. Dia pandang ke arah drawer tu dan dia ternampak macam ada seorang perempuan yang baju dia berwarna putih seolah-olah baju tidur tau. Dan perempuan tu tengah sikat rambut dia. Tapi Greg tak fikir apa-apa tau. Dia just fikir yang mungkin kakak dia masuk dalam bilik dia untuk pinjam sikat rambut. So dia pun sambunglah tidur. And then bila esok paginya tiba, lepas breakfast, dia tanya kakak dia, kenapa masuk dalam bilik dia pukul 2 pagi, nak pergi mana? Lepas tu kakak dia jawab yang dia tak ada pun masuk dalam bilik dia pukul 2 pagi sebab pintu bilik Greg sentiasa terkunci tau. Dan tandas yang aku cakap boleh tembus ke bilik kakak dia pun pintunya kunci juga. So macam mana boleh masuk pula kakak dia dalam bilik itu? And then nenek dia cakap itu mungkin Kak Pon yang dah masuk dalam bilik tu ataupun singgah dalam bilik tu sepanjang kakak dia berpantang. Kau faham tak? Maksudnya orang pantang ni dia penuh dengan darah tau. So benda-benda macam tu dia suka dekat darah. Darah tu kan benda kotor. Benda tu suka dekat benda kotor. Benda ni mengingatkan aku dekat kepercayaan orang Melayu. Aku tak pasti kalau korang yang tengok video ni masih mempercayai lagi ataupun tak. Mengikut kepercayaan orang Melayu, ada satu makhluk ni yang suka ikut orang yang baru habis bersalin. Kiranya makhluk ni adalah makhluk pemakan janin. So sebab itulah, kalau tak silap aku, antara sebab kenapa baby tak boleh tinggalkan sendiri waktu maghrib adalah sebab ada benda yang teman. Benda tu adalah benda yang sama macam Kak Pon, tapi dia bukan Kak Pon. Dia wanita juga, rambut panjang. Cuma bezanya bila dia jalankan tugas dia boleh putuskan kepala dia daripada badan.
Orang panggil tu Han Penang. Han U Penang Al. Korang faham kan yang boleh tanggalkan kepala dia? Okey, untuk kisah yang seterusnya adalah kisah yang dikongsikan melalui DM Instagram aku oleh Nol Syuhada Abu Hanifah. So, cerita ni terjadi beberapa bulan yang lalu. Lepas je PKP, aku tak sure kita PKP berapa bulan, tapi sepanjang PKP tu kan semua orang duduk kat rumah kan. Jadi Syuhada ni dia bekerja dekat salah sebuah tadika yang owner dia Cina tau. So, tadika yang dia kerja ni dia ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama tu disewakan untuk penyewa lain lah untuk dia buat kedai. Jadi tadikanya ada dekat tingkat 2 dan tingkat yang ketiga. Tingkat yang kedua ni fully class lah kiranya untuk mengajar budak-budak tu. And then dekat tingkat yang ketiga ni untuk budak-budak tu tidur, main muzik, macam tu lah, macam aktiviti koko tau. Jadi sepanjang PKP sekolah tu kosong tau sebab kita tak boleh keluar rumah. After PKP bila tadika tu dah dibuka balik, masih lagi tak berapa ramai budak yang datang tadika tu sebab parents diorang masih lagi risau dengan keadaan anak diorang dekat tadika tu. So, kejadian ni berlaku bila tadika tu dibuka, and then Syuhada ni pagi-pagi dia datang, dia terus naik ke tingkat 3, masuk dapur untuk sapukan, untuk buat roti lah, kira sapukan jam dekat roti dia macam tu. Tengah dia siap-siapkan roti tu, dia terdengar macam ada orang buka pagar tau. Kiranya dekat kawasan masuk ke tingkat 3 tu macam ada pagar supaya budak-budak tu tak main dekat tangga, mungkin macam tu. So, dia terdengar bunyi pagar tu, dia just fikir oh mungkin ada cikgu lain nak masuk. Tapi dia tak jenguk, masa tu dia fikir macam tu. But dia still tak nampak kehadiran cikgu tu. And then dia dengar lagi bunyi pagar tu, dan dia jenguk lah keluar kan. Bila dia tengok tak ada siapa-siapa pun, masa tu dia still fikir positif lagi lah. Sebab kalau nak difikirkan, angin yang tolak pagar tu, mana datangnya angin dekat tengah-tengah bangunan tingkat 3 dekat bahagian tangga tu kan. Kalau kata angin kipas tak buka. Dia still lagi fikir positif, dia sapu lagi jam dekat roti tu. Selang beberapa hari lepas tu, dia datang pagi-pagi untuk buat kerja dia, sapu roti, siapkan breakfast untuk budak-budak tu lah kiranya. Dekat tingkat 3 tu, masa dia tengah buat kerja tu, dia terdengar macam ada orang seret botol dekat atas meja tau. Time tu dia dah terkejut. And then bila dia tengok, tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Dan tak lama lepas tu, dia dengar lagi bunyi pagar yang macam hari tu. Dia dengar lagi bunyi orang buka pagar. Time ni dia dah macam tak sedap hati tau. Dia dah tak nak jenguk dah sebab dia takut bila dia jenguk dia nampak benda lain. Jadi benda yang paling dia rasa dia takkan lupa, benda yang paling seram yang dia pernah alami dekat tadika tu, bila dia ditugaskan untuk siapkan exam paper budak-budak tu tau. So masa ni laptop dia rosak, jadi dia terpaksa lah juga untuk siapkan kerja dia dekat tingkat 3 tu. Tingkat 3 tu dia bukan connect dengan komputer tau, dia connect dengan skrin TV yang besar tu. Jadi Syuhada ni dia tengah siap-siapkan dia punya kerja exam paper tu, dan dia ternampak dekat skrin yang besar tu macam ada pantulan seorang perempuan yang berdiri dekat belakang dia, dan reflection tu dia bergerak tau. Dia cuba perhatikan betul-betul dekat skrin tu, dia nak tengok tu siapa, dan dia punya susuk tubuh tu sama macam cikgu India yang kerja dengan dia. Jadi dia pun rasa macam tak sunyi lah mungkin, dan dia cuba untuk bersembang. Tapi bila dia toleh belakang, tak ada siapa-siapa pun. And then dia still lagi fikir positif sebab dia nak siapkan dia punya kerja. Dia siapkanlah dia punya kerja lagi, and then dia ternampak lagi pantulan tu macam cikgu India tu. Bila dia tengok belakang, tak ada siapa-siapa kecuali budak yang tengah menulis kat belakang dia. Lepas tu, time tu dia dah tak rasa tak sedar hati tau, tapi dia still lagi kentalkan diri untuk terus siapkan kerja dia. Tapi kalau sekali lagi benda tu terjadi, dia akan terus jauh. Dia memang dah tak fikir apa dah time tu. Dia akan terus bawa budak tu terus turun bawah. Tapi tak lama lepas tu, cikgu India tu betul-betul naik. And then cikgu tu tanya dah siap ke belum. Masa tu dia dah rasa lega gila, tapi dia tak nak cerita lagi benda tu, apa yang dia nampak tu. Bila dia dah turun bawah, baru dia tanya cikgu tu ada ke naik. And then cikgu tu cakap dia naik untuk dia tanya dah siap ke belum. Tu je. Lepas tu yang paling menyeramkan lagi, bila ada salah seorang daripada cikgu dekat situ juga, dia cakap masa dia tengah check CCTV, masa budak-budak tu semua tengah tidur dekat tingkat 3, kan tingkat 2 tu kan kelas kan, kelas kosong, budak-budak tu semua tengah tidur kat tingkat 3. Dia cakap dekat CCTV tu dia ternampak macam ada budak tengah berlari-lari, padahal semua budak time tu tengah tidur dekat tingkat 3.
Okey, jadi itu je untuk kisah seram aku pada minggu ni. Aku harap aku dapat jumpa lagi korang untuk minggu-minggu yang akan datang. Dan terima kasih untuk support aku, terutama kepada yang selalu support aku walaupun bukan kisah seram. So, thank you and jumpa lagi. Bye.